Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam tutografi. So, hari ini saya akan tunjuk, berkongsi kepada viewers yang sedang melihat pada hari ini berkenaan dengan editing video. So saya menggunakan Canva sahaja dalam menghasilkan video. Alright, so seperti biasa kita akan buka Canva dalam Google ke ataupun template ataupun apps yang ada dalam telefon anda. Alright, so untuk video saya akan menggunakan atau saya memilih video yang ada dalam interface Canva ni. Alright, so beginilah pemilihan template yang ada dalam Canva mengikut saiz yang kita tetapkan. Okey, so seperti biasa saya akan memilih saiz yang biasa digunakan, iaitu saiz Full HD 1920 x 1080 pixel. Okey, so kat sini kita pilih. Alright, so kita buat daripada sketch, okey, daripada kosong, ataupun kita nak menggunakan template. So template ni lagi mudah lah. Kita just masukkan saja. Okey, contoh macam yang saya pilih yang ni, dia ada 4 page yang boleh kita pilih. So sama ada kita nak pilih satu-satu, hanya klik saja, dia terus terpampang dekat canvas kita, ataupun kita terus apply all page ni. So dia akan masuk semua dalam canvas yang kita ada ni. Right. Okay, so hari ni saya akan kongsikan pada anda tentang hasil yang saya dah buat ni. Alright, so yang ni hasil yang saya dah siapkan. Hanya saya ambil ataupun saya letakkan beberapa template sahaja dan ubah dia punya struktur dan layout. Okay, so saya nak tunjuk pada hari ini adalah animasi apakah yang ada dalam Canva ni. So yang ni hasil yang saya dah buat. Okay, so seterusnya saya nak tunjukkan sini adalah kita boleh buat animasi ataupun buat animation satu persatu dalam teks yang kita buat ni. Okay, sebagai contohnya kita klik saja, lepas tu kita pergi dekat animasi ni, animation. Untuk makluman semua yang ada dalam ni, Canva telah update beberapa animasi dan juga function yang ada dalam animasi ni. Contoh macam animate, pause, on enter ataupun on exit. So yang ni kita boleh tengok lah, dia terpampang selepas habis. Okay, so macam tu lah dia punya animasi dia tu. Okay, kita boleh ubahkan dia punya speed. Sama ada kita nak buat karakter sahaja, line, okay, satu line, ataupun word by word lah. Okay, dan seterusnya juga kita boleh tukarkan direction dia. Sama kita nak buat kat atas ataupun kat tepi. So memang bergunalah sekarang ni untuk kita buat animation dalam sesebuah design yang kita nak laksanakan. Right, macam tu. Okay, so yang ni yang saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan pada hari ini adalah berkenaan dengan animation. Okay, so kalau contoh saya nak buat overall animation, so saya pergi dekat animation yang ada dekat menu bar ni, yang atas ni. Okay,
So dia akan applykan semua supaya menjadi animation secara keseluruhannya. Okey. Manakala kalau kita buat kita select sebuah ataupun satu saja objek yang kita nak buat tu, so dia akan select satu sajalah. Okey. Contoh semua ni dah jadi animate kan. Kita nak buat kosong macam mana? Kita remove animation. So tak ada dah animation dalam kita punya artwork ni. Okey. Alright. So begitulah kita nak buat satu-satu, nak buat apa ni? Okey, contoh yang ni nak buat pop ke, okey, atau zoom ke dan sebagainya. Tapi untuk memudahkan, hanya tekan animate, lepas tu kita buat, kita klik saja animate tu, okey, animation tu, lepas tu jadilah. Okey, alright. Yang ni saya akan letakkan satu persatu. Okey, saya groupkan semua, okey, supaya hasil yang kita buat nanti dia nampak ada kesatuan. Contoh yang saya bagi tahu tadi, kita nak letak animation kan. Okey, so yang ni sahaja yang kita buat, yang ni sahaja yang bergerak. Kalau kita group, okey, kalau kita group secara keseluruhan, dia akan bergerak satulah. Dia akan bergerak sekali. Okey. So itulah function yang saya nak bagi tahu berkenaan dengan apa kelebihan kalau kita buat animation secara group. Okey. Alright. Kita nak ubah speed dia supaya menjadi lambat ke, tak ada masalah. Itu bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey. So yang ni boleh kita buat satu persatu untuk menghasilkan artwork kita supaya menjadi lebih cantik. Okey. Alright. Okey, yang ni saya nak buat pop up. So, boleh kita letak audio sekali. Pilihlah audio yang mana yang boleh kita masukkan dalam artwork kita. Okey. So saya harap semoga bermanfaat apa yang saya kongsikan pada hari ini. Saya akan tunjukkan hasil yang saya buat. Alright, so selesai kita punya tutur pada hari ini. Saya mohon maaf sekiranya ada salah silap. Okay, kita ketemu lagi di lain hari dan di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.